اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, bab yang keempat daripada bawah, bab yang keempat daripada atas. Surat 4, bab yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiga, beriman dengan segala kitabnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga daripada 6 rukun. Beriman dengan makna mengaku putu di hati, percaya sepenuhnya di hati dengan segala kitabnya, dengan segala kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang ketiga daripada 6 rukun. Rukun iman yang keduanya, beriman dengan sekalian malaikat, dengan bahawa kita beriman malaikat adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Malaikat makhluk Allah yang tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sama sekali tidak derhaka akan Allah, akan sekalian perintah Allah, dan malaikat melakukan akan sekalian perkara yang diperintah akan malaikat. Kemudian malaikat ini dia berjisim daripada nur, daripada cahaya. Malaikat tidak tidur, tidak makan. Malaikat tiada suratan amalan. Malaikat tiada hisab di hari akhirat, dan malaikat tiada dihimpun di mahsyar berserta dengan jin dan manusia, dan malaikat masuk ke syurga bersedak-sedak dengan nikmat di dalamnya, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata setengah, malaikat ini bersedak-sedak dengan tasbih dan taqdis, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia ni nikmat syurga dengan makan, dengan minum. Itu nikmat syurga kepada jin dan manusia. Adapun malaikat bersedap-sedap dalam syurga, kata setengah, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serah ke Tuhan lah. Apakah nikmat yang malaikat dapat dalam syurga? Setengah mengatakan nikmat yang mereka dapat akan syurga adalah dengan tasbih, dengan takdis, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman dengan sekalian malaikat, hak secara ijmal, secara tafsilnya, secara satu-satu. Kita wajib beriman dengan malaikat, hak kepala-kepala, ketua-ketua malaikat, hak 10 tu lah. Kita duduk ngapa semua tu. Kemudian kita wajib beriman secara satu-satu juga malaikat yang menanggung arash,
dipanggil malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy. Yang mana sebelum daripada qiyamah, malaikat yang menanggung arasy ada 4. Selepas daripada qiyamah, malaikat yang menanggung arasy jadi 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. 8 malaikat yang akan menanggung arasy selepas daripada qiyamah. Itu pun di antara malaikat yang kata wajib beriman secara satu-satu. Kemudian di antara malaikat yang wajib kita mencari satu-satunya, malaikat hafazah. Malaikat hafazah yang diwakilkan oleh Allah untuk memelihara hamba-Nya, hamba Allah, mula daripada jatuh benih ke dalam rahim ibu sampailah kepada mati. Yang mana malaikat hafazah ni, qaul yang masyhur mengatakan bahawa tiap-tiap hari dan malam 2 malaikat. Kata setengahnya 2 malaikat hafazah daripada mula sampailah kepada kita mati, 2 malaikat yang sama. Itu kata setengah ulama. Itu malaikat yang wajib kita beriman secara satu-satu jugalah. Selain daripada malaikat 10, ketua-ketua malaikat tu, termasuklah ketua besarnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, hak dikenali sebagai mudabbirin. Mudabbirin, malaikat yang mengatur, malaikat yang menyusun perjalanan alam. Mudabbir dia panggil. Mudabbir ni tugas dia lah, tapi hakikinya yudabbirul amra minas sama. Allah Ta'ala yang mengatur, yang menyusun segala-gala perkara. Walaupun 4 ketua malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ni dikenali sebagai mudabbirin yang mengatur perjalanan alam, itu hanya tugas zahir. Tugas zahir. Macam kita lah, ada hak menjadi ketua, dia mengatur segala-gala urusan ummah. Hak mana jadi ketua tu lah? Dia mengatur segala-gala urusan ummah. Begitu juga dengan ketua keluarga, tugasnya mengatur perjalanan dalam keluarga dia. Bapa ketua keluarga, tugasnya mengatur. Itu tugas. Hak besar lagi mengatur hak maslahat ummah. Hak ketua kecilnya dalam keluarga mengatur perjalanan keluarga. Itu tugas zahir. Hakikinya segala-gala perkara datang daripada tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 malaikat hak ketua tu dipanggil mudabbirin. Campur lagi 6 malaikat hak ketua-ketua juga, jadi 10. Hak tu kita beriman secara satu-satu. Malaikat hafazah dan malaikat hamalatul arsy dan juga malaikat hafazah. Kemudian malaikat-malaikat yang lain tu kita beriman secara ijmal, secara kasar. Banyak malaikat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah yang paling banyak dan yang paling besar sekali. Itu beriman secara ijmal. Itu rukun yang kedua. Ketiga, beriman dengan segala kitabnya, beriman dengan sekalian kitab. Ini beriman dengan sekalian kitab, beriman dengan segala kitab ni. Ni beriman secara ijmal lah. Yang mana sekalian kitab yang diturunkan oleh Allah ni, setengah mengatakan semua sekali lah 104 buah kitab. Kata setengah pandangan 104 buah, 14 buah kitab. Tapi pandangan yang kuat, jangan duduk hinggalah, jangan duduk bubuhlah berapa jumlah dia. Banyak mana kitab, hanya setakat kita i'tikad bahawa Allah Ta'ala menurunkan banyak kitab kepada para rasul. Berapa jumlahnya, jangan bubuh jumlah. Itu pandangan yang lebih kuat. Tapi kita masyhurnya kitab dia dikenali dengan Al-Kutubus Samawiyah,
Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit ini setengah hak masyhurnya 104 buah. Tapi pandangan yang kuatnya jangan duk bubuhlah berapa jumlah. Itu pandangan hak kuat. Sebagaimanalah contohnya berkaitan dengan bilangan nabi dan juga bilangan rasul. Bilangan nabi dan juga bilangan rasul. Kita masyhurnya bilangan nabi 124,000. Bilangan rasulnya 313. Ada setengah riwayat mengatakan 314. Ada setengah riwayat mengatakan 315. Itu hak rasul. Adapun nabi 124,000. Dalam kitab-kitab Jawi lama seketi 2 laksa 4,000. Seketi dengan makna 100,000, 2 laksa dengan makna 20,000 dan 4,000. Jadi 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Nah, kira lah berapa? Berapa jumlah nabi? 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Mana? Kalau ada sekolah-sekolah tulis jawapan gitu. Mana? 124,000 lah. Tu kitab lama. Seketi. Ada orang baca sekati. Kan seketi ni satu keti 100,000. 2 laksa 20,000. 1 laksa 10,000. Orang kata ngatik 7 laksa tu lah. Ngatik 7 laksa tu. Ngatik 70,000. Boleh. Benda ni menyelamatkan kita mula daripada alam barzah sampai ke meniti tiang sirat. Tak ada kelebihan dia. Ngatik 70,000 dia panggil 7 laksa. Mana kita ni masing-masing kena adalah jumlah tu. Mula daripada kita balik sampai sekarang ada tak jumlah tu agak-agak masing-masing 70,000. Lama dah ni kira ni daripada balik. Daripada balik sampai sekarang ada tak 70,000? Ada? Dia adalah 70,000. Orang tua-tua dulu dia kurang-kurang orang-orang tua dulu sebagi 100. Sebagi 100. Sebagi 100 semua. Orang tua-tua dulu kan lepas dia baca ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi ya latifu ya wafi ya karimu antallah tu kan. Kau kan orang muda. Tak mau tanya orang tua biasalah orang muda. Mana? Ami? Ya latifu ya kafi mana? Anda ada ni? Tanya orang muda. Ya latifu ya wafi. Ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi ya latifu ya wafi ya karimu antallah. Dia pun pergi pada la ilaha illallah. Setengahnya dia 10 kali mula-mula tu steady dulu. Lepas tu dia pun cepat sikit lah. Setengah dah. Dia mula dengan awal-awal tu pun cepat dah. Cukup 100. Baru dia berdoa, baru dia balik pagi lah. Tapi orang ni tak dang lah ni. Awal-awal nak kena pergi atau anak sekolah, nak pergi kerja. Jadi tak sempat kita orang ni. Jadi kalau 100 pagi, lah. 100 pagi. 2 tahun cukup lah. 100 pagi setahun boleh 30,000. Tak? Boleh 35,000 setahun. Tak boleh 35,000 setahun. Dah 100 pagi setahun 100 kali 350 hari. Boleh lah 35,000. 2 tahun bolehlah 70,000. Mana? Kalau kurang-kurangnya hak ya latifu ya kafi tu 10 je. 20 tahun boleh 70,000. 10 kali je sehari. Tahlil tu 10 kali je sehari. 10 kali je.
20 tahun boleh 70,000. Dan kita hidup 40 tahun, 50 tahun. Takkan tak boleh lagi. Ke 10 sehari pun tak ada kau. Apa kita ada? Tu bukan cerita tariqah. Tahlilnya belah ribu, puluh ribu sehari. Ni cerita syariat ni je. Amalan kita orang awam ni. Biar adalah tahlil 7 laksa tu 70,000. 2 laksa 20,000. Jadi hak masyhur kitanya bilangan Nabi 124,000, bilangan Rasul ada 313 ataupun 314 ataupun 315. Tapi jalanan yang kuatnya jangan duduk berjumlah lah. Sebab hadis yang mana ni Nabi menyebut bilangan Nabi dan Rasul ni, ini bukan hadis yang sahih. Hadis tengah mengatakan hadis yang dhaif. Jadi pandangan yang kuatnya jangan bubuh jumlah. Sebab Allah Ta'ala dalam Quran menyebut minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Setengah daripada Nabi Rasul ni kami cerita kepada atas engkau ya Muhammad, dan setengah laginya kami tak cerita kepada engkau ya Muhammad. Mana cerita Nabi Rasul ni hanya Allah Ta'ala cerita kepada Nabi kita setengah sahaja. Sebahagian tidak dicerita kepada Rasul. Jadi berapa jumlahnya? Pandangan yang kuatnya tak usah jumlah Nabi berapa, jumlah Rasul berapa, tapi ramai. Nabi Rasul ramai. Kita beriman belaka Nabi Rasul itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekat tu je. Sama juga dengan bilangan kitab. Ada mengatakan 104 buah, ada mengatakan 114 buah semua sekali. Tapi pandangan kuatnya jangan bubuh hinggalah. Tapi banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasul, yang kesemua tu kita beriman, kita percaya sepenuhnya kesemuanya adalah kalamullah. Itu secara ijmal. Secara satu-satunya kita beriman dengan Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Itu kita beriman secara tafsil, secara satu-satu. Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Yang mana Taurat lah hak paling banyak digunakan oleh nabi-nabi. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi beriman dengan Taurat, Injil, beramalnya tidak, sebab syariatnya dibatalkan selepas daripada diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Taurat, Injil yang wajib kita beriman tadi ni, Taurat, Injil hak asal. Taurat, Injil hak asal. Hak asal tu dipanggil kalamullah. Adapun Taurat, Injil hak ada sekarang itu bukan kalamullah, sebab setelah diubah oleh ulama-ulama mereka. Bukan Taurat, Injil yang asal, bukan tak ada sekarang, tak ada dahulu daripada dibangkitkan Nabi sebagai Rasul. Mana 1400 tahun dulu tu, masa dilantik, diutuskan Nabi sebagai Rasulullah, tak ada dah Taurat, Injil hak asal. Bukan sekarang. Tak ada dah hak asal. Sebab itulah orang-orang yang mengkaji, dia mengkaji agama, dia pun tengok Taurat, Injil di negara lain, kemudian negara lain tengok negara lain pula tak sama. Dia pun mengkaji Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dia mengkaji Al-Quranul Karim di negara mana sekalipun sama. Tuan pun capuk Taufik Hidayah, mereka pun masuk Islam daripada kajian mereka. Quran, mereka pergi negara mana pun Quran yang sama. Taurat, Injil negeri negara lain, pergi negara lain pulaknya. Itu bukan kalamullah. Kita tidak beriman dengan Taurat, Injil hak bukan kalamullah.
yang kita berimannya Taurah Injil hak asal, hak kalamullah tu. Tapi beriman dengan makna itu adalah yang diturunkan oleh Allah, hukum syariatnya telah dinasahkan, telah dibatalkan. Kemudian hak solid kitanya adalah beriman dengan Al-Quranul Karim. Hak tu. Itu masuk di bawah beriman dengan segala kitab. Segala kitab secara ijma', secara tafsirnya Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Hak solid kitanya adalah beriman dengan Al-Quranul Karim, kalamullah. Mukjizat Nabi yang paling besar sekali, yang dijamin akan dipelihara oleh Allah sampai qiyamah. Sebab itulah Al-Quranul Karim ni, kalau ada orang nak cuba khianah, sama ada buang titik ke satu, contohnya lah buang titik, ya jadi ber contohnya, ter jadi nun contohnya, satu je. Walaupun hanya satu titik, Allah Ta'ala akan segera Allah Ta'ala akan susung orang Islam akan sedar. Ni telah dibaiki, telah diubah ni. Sampai kena ubah satu titik sahaja. Fa'abau an yudayyifuhuma. Puak ni puak inzaqiyah. Fa'abau an yudayyifuhuma. Maka enggan puak ni daripada nak menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Enggan. Jadi fa'abau ni enggan puak inzaqiyah ni. Allah kedekut puak ni. Siapa lain ni puak ni ada. Tiba-tiba ada puak ni cuba nak upah supaya fa'abau dia tulis dengan fa'atau, beri. Fa'abau enggan. Fa'atau beri. Bertukar dengan ter je. Tak ada seorang pun sanggup. Tak ada seorang. Sebab apa? Tuhan sudah bagi jaminan Quran akan dipelihara sampai kiamat. Ini mukjizat Nabi yang paling besar dan mukjizat Nabi yang kita boleh lihat sampai sekarang. Mukjizat Nabi yang lain. Sebab Nabi kita paling banyak mukjizat. Nabi Musa ada 9 mukjizat. Nabi kita paling banyak mukjizat. Mukjizat yang dapat kita lihat adalah mukjizat yang paling besar sekali, iaitu Al-Quranul Karim. Bukan mukjizat paling besar ni terbelah bulan, bukan. Bukan mukjizat yang paling besar keluar air di celah-celah jari Nabi, bukan. Mukjizat yang paling besar adalah mukjizat Al-Quranul Karim. Itu mukjizat paling besar sekali. Yang mana Al-Quran ni beradabnya kita dengan Al-Quran. Kita betul-betul beradab dengan zat Al-Quran. Sebab apa? Sebab kandungan itulah ni menjadi panduan kehidupan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Hak kandungan yang dalam Al-Quran. Kemudian zat Al-Quran tu kita cukup menghormati. Cukup kita beradab. Orang bawa Al-Quran, sunat kita bangun berdiri nak menghormati Al-Quran yang dibawa. Kejut tu kan bawa ni pula kita bangun, bukan bangun ke awak. Bangun ke Al-Quran yang awak bawa tu lah. Dia ingat kita bangun ke dia orang kali tau. Cium Al-Quran, letak dada, bubuh atas kepala orang kita ni. Sebab apa kita begitu beradab dengan Al-Quran? Sebab Al-Quran dah sumber utama agama kita. Sumber utama agama kita adalah Al-Quran. Sumber utama yang kedua adalah sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber hukum yang kedua. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Adapun sunnah yang kita terjemah dengan makna sunat, itu sunnah di sisi fuqaha, di sisi ulama fiqh. Sunnah terjemahan kita sunat itu hukum taklifiyah yang 5, wajib, sunat, haram, makruh. Itu sunat ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Perkara yang diberi pahala atas mengerjakan dan tidak diseksa atas meninggalkan dia.
Buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Itu sunat hukum taklifiyah, hukum 5. Hak bahasa hak asalnya sunnatun. Terjemah kita sunat. Wajibun, terjemah kita wajib. Sunnatun, terjemah kita sunat. Jadi lain dah. Haramun, terjemah kita haram. Makruhun, terjemah kita makruh. Mubahun, terjemah kita harus. Ada hak sama, ada hak lain. Mubah kita terjemah dengan harus. Sunnatun kita terjemah dengan sunat. Dekat-dekat tapi bunyi lain. Maka semabulah orangnya. Sunnah dengan sunat ni hak mana beza dia? Hak tengoklah pula. Sunnah mana? Sunnah di sisi fuqaha, hak hukum 5 tu. Sunnah di sisi muhaddisin, di sisi usuliyin, lain pula pengertian dia. Sunnah dari segi lughah pula dengan makna tariqah. Hak Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Man sanna sunnatan hasanatan, sesiapa yang menjalankan satu jalan yang baik. Tu sunnatan hasanatan dengan tariqah, jalan yang baik. Tu sunnah pada lughah. Siapa yang menjalankan jalan yang baik pada Islam, menjalankan, mengadakan satu jalan yang baik dalam agama, maka baginya pahala tariqah yang baik ni, dan juga pahala daripada mereka yang beramal dengan sunnatan hasanatan, jalan yang baik ni. Mana di antaranya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Siapa yang mengadakan, menyusun kitab-kitab agama ni? Ulama yang mengadakan. Ulama yang mengadakan. Hak ni kitab tauhid, hak ni kitab fiqh, hak ni kitab tasawuf. Ada masa Nabi susun gitu? Tak ada. Tapi ulama yang susun. Ulama yang menjalankan satu jalan ni, ini dipanggil sunnatan hasanatan, satu jalan yang baik. Besarlah pahala dia. Itu sunnah dengan tariqah pada lughah. Ada pun sunnah hak menjadi sumber utama agama. Hak tu hak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun semua tu. Ada orang jahil nak bercakap bab sunnah, dia pergi kepada sunnah. Wa amal pun tak apa, tinggal pun tak dosa. Dia pergi pada sunnah, hukum sunat dalam di sisi ulama fuqaha, ulama fiqh tu. Ini golongan-golongan yang nak menafikan sumber kedua dalam agama, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia marilah macam-macam ulama yang periksa hadis ni apa semua, bukan kata tak terlepas dari kesilapan. Al-Quran je hak original. Hak hadis begini begitu begini. Sebab apa? Dia nak tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menolak sumber utama yang kedua dalam agama kita. Kalau nak tolak hadis sebagai sumber hukum yang kedua, hak sunnah tu, nak semayang balas mana kita? Dan Quran cerita suruh semayang. Lepas tu semayangnya pasang dia ambil mana? Ambil daripada hadis Nabi. Hak sunnah sumber agama yang kedua ni. Sebagaimana orang nak mengerjakan haji tu, satu rukun tu, ambil dari mana? Sebagaimana orang nak sembahyang jenazah tu, ambil daripada mana? Sebab tu timbul orang yang tak ambil pakar hadis, sunnah, ni sumber agama yang kedua hak utama ni, tak ambil pakar. Kalau mati nak arah ke dia, nak sembahyang jenazah dalam sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang jenazah mana dia? Dia tak ambil pakar hak sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ajaran ni ada sampai ke sekarang. Dan orang yang bawa ajaran ni tidak ada sembunyi-sembunyi pun, dinyatakan cara terang-terang hak agama dia. Hak dia kata, orang kata agama dia salah. Dia pun ceritalah nak menyatakan lagi memang agama dia salah. Tapi orang boleh pula Allah akak sanjung la ilaha illallah. Orang tu sudah pemahaman agamanya macam mana. Siapa aku tak boleh pakai akal, dituduh pakai akal tu Mu'tazilah. Memanglah kalau pakai akal Mu'tazilah. Dan Quran tu suruh kita pakai akal, memang Al-Quran suruh kita pakai akal, tapi pakai akal ada hak dia. Kita dalam agama kita ada nakal dan akal. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita dahulukan nakal Al-Quran dan hadis daripada akal. Tapi kita menggunakan akal juga, bukan menafikan fungsi akal, tidak. Tapi bukan utamakan akal daripada nakal Quran hadis. Ni Mu'tazilah. Mu'tazilah dia mengutamakan akal. Dia mengutamakan tahsinul akli, logik akal. Tu Mu'tazilah. Jadi dituduh Mu'tazilah kerana mengutamakan akal, betul lah Mu'tazilah lah. Tapi adakah kita ahli sunnah menafikan kepentingan akal? Tidak. Kita tidak menafi kepentingan akal. Dan memang kita digalakkan menggunakan akal, tapi ada hak dia. Maknanya kalau kita kata kok nyata satu-satunya, bab akidah pun, bab syariat pun, tapi manusia apabila dan Tuhan balikkan hati, tutup, dia tak nampak dah lah. Habis tak nampak, ia belaka dah. Pada jelas-jelas, terang-terang. Ada orang yang terpesong, dia buat cakap manis, cakap molek, disusuk kok dia tu dak tu. Tapi ada orang dia panggil gentleman tau. Gentleman ni dia tak ada takut-takut. Dia terang-terang. Dan kan gentleman terang-terang pemahaman agama dia tu salah, orang pun turut terang-terang junjung Allah kata. Hak kawan tu orang dah ya bahas dah lama dah. Hak tukang turuk tu. Kalau kita kira zaman dulu tau. Kalau kita zaman dulu, kalau orang turuk tu kita kata kena pukau tau. Kalau zaman dulu lah. Ni tak ada pukau-pukau ni. Hak ni memang, hak tukang turuk tu memang jeng juga. Puak yang nak menafikan sunnah sumber utama yang kedua agama. Hak ni puak ni lama dah ada di Amerika pun ada puak ni. Dia pakai akal lah ke? Dia tak ada pelajaran agama. Dia pakai akal semata-mata. Dia pakai akal semata-mata. Tapi malanglah pihak berkenaan tidak ambil ketetapan putus. Orang seumpama ni kedudukan dalam agamanya macam mana, orang yang menafikan sumber utama yang kedua dalam agama kita, hadis Nabi SAW ni, kedudukan dalam agamanya macam mana. Jadi orang berkenaan pun tak menetapkan kedudukan. Nak menetapkan seseorang itu masih lagi beragama ataupun sudah terbatal, orang persendirian tidak boleh menetapkan. Pihak berkenaan lah, pihak berwajib yang menetapkan. Dia tidak ditetapkan sampai masa mati. Bila sampai masa mati, wahara nak buat mana jenazah dia ni. Ni hak timbul, ni hak berlaku ni mati. Lepas tu nak buat mana. Ada kata lah, sempurnakan jenazah sebagai orang Islam. Ada kata dah. Sebab orang panggil apa ni, tidak ada penetapan daripada pihak yang berwajib. Berwajib kena buat tetapan. Sebab orang yang mati tu pada masa hidup, dia menafikan syahadah yang kedua benar. Orang hak mati yang menolak hadis sebagai sumber utama yang kedua ni. Sampai mereka menafikan syahadah yang kedua.
Tak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menafikan syahadah yang kedua tu. Yang adanya asyhadu alla ilaha illallah saja. Menafikan terang-terang syahadah yang kedua. Kalau kita ambil syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, bererti menafikan kerasulan Nabi Adam, menafikan kerasulan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Sebab kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, Rasulullah. Lepas tu Nabi lain kita buanglah tu, dia kata. Dia pakai akal dia. Ni kita boleh tengok dalam rakaman. Ada ustaz yang pergi berhadapan. Dia kata jangan duk kata kau jauh berhadapan. Dia tak pakai orang. Orang nak hura je, awak balik nak debat dengan saya. Dia mungkin pergi rumah dia. Kalau pergi rumah dia, kalau hura-hura debat dengan dia. Balik kata dia. Mana apa awak kena dengar saya. Dia suruh ustaz-ustaz mari tu dengar bawah dia. Ni. Perlu ustaz tu nak terang, ni nak lawan, ni nak berdebat, nak debat balik. Sedap rumah dia. Walaha kita nak saksi syahadah yang kedua, Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad bawa Al-Quran. Dalam Al-Quran cerita dak Nabi Adam ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Ismail ke, Quran cerita ke dak? Hak cerita hak Nabi bawa. Dah kita nak saksi Nabi kita utusan Allah, kita terima belaka hak Nabi kita wayak. Dia dak bila kita pakai syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya awak hanya menyaksikan Nabi Muhammad sahaja utusan Allah, menafikan Nabi lain sebagai Rasulullah. Aku akal dia. Tapi benda ni mati seorang tukang bawa, ada pula orang lain pula kasebo pula. Tapi di mana kau? Mana pihak yang berwajib dalam agama? Dah macam-macam timbul kan? Tuhan jadi daripada getaran. Tak ada apa-apa pun. Kalau kawan tu mati kaki gini, nak buat mana? Kalau mati kaki gini, nak buat mana? Jenazahnya tidak mau disempurnakan. Sebab mereka ni bukan orang Islam. Kafir dah. Siapa yang boleh menetapkan kafir? Melainkan pihak berwajib. Pada pihak berwajib, ambil ketetapan ke tak? Tak ada. Sebab apa? Takut. Jangan. Aku samamu. Takutlah. Ni orang agama pun takut. Akhirnya cakap gapo-gapo pun dalam bab hina agama, tidak ada ketetapan dari pihak berwajib dalam agama. Tu nak timbulnya kalau dia mati nak buat ni jenazah dia. Tuhan ni jadi daripada getaran contohnya. Dan kata Tuhan ni. Ni hak secara terang-terang terpesong. Lepas tu macam terpesong siapa tahap akidahnya macam mana, agamanya macam mana. Masih lagi agama dia sah ataupun terbatas, itu ketetapan dari pihak berwajib. Ketetapan daripada pihak yang berkuasa kena menetapkan perkara ni. Jangan membiarkan golongan-golongan terpesong ni mengeluarkan pandangan akal dia. Yang mana kita kata orang tak pakai, kau kita apa tak pakai? Mula-mula dia orang turut pakai. Sebab Al-Quran wahyu daripada Allah. Kemudian hak Nabi kita beritahu, hak Nabi kita buat pun wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha. Tidak bertutur Nabi sallallahu daripada nafsu Nabi, tetapi semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ataupun sumber yang kedua agama kita, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sumber utama, mukjizat Nabi yang paling besar. Jangan kita hanya ra'i, hormat, beradab dengan zat dia, tetapi hak kandungan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran kita jadi tak percaya pula. Jangan. Sebab itulah kita sebelum daripada
kita nak ajar membaca Al-Quran kepada anak-anak kita, kita yang pertama ajar beriman dengan kitab dulu. Kena royakkan anak-anak kita. Al-Quran ni bukan untuk baca saja. Baca ni boleh pahala selebih berzikir. Tapi kandungan dalam Al-Quran ni kandungan yang sebenar, yang terbaik, yang sesuai sampai kiamat, yang pakar sampai kiamat. Sebab apa gitu? Sebab itu kalamullah. Kalau kalamullah ni hanya sesuai, hanya pakar, ada tempoh masa, kalamullah macam mana? Jadi macam Allah menurunkan Al-Quran kalamullah yang tak boleh nak pakai sampai kiamat, walaha Quran tu dipakai sampai kiamat. Tak ada dah Rasul selepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba Al-Quran hak Nabi bawa ni sampai separuh jalan je. Kemudian tu tak boleh pakai dah. Lepas tu macam mana? Macam mana manusia nak turut agama? Itu mustahil sama sekali. Kita kena tanam dua akidah pada anak kitanya. Al-Quran kalamullah. Hak inilah panduan kehidupan kita sampai kiamat. Cerita-cerita dalam tu, cerita yang terdahulu, cerita yang akan datang, cerita benda yang gaib, cerita yang sebenar. Hukum hakam yang terbaik. Kena tanam di situ. Kemudian kita ajar dia membaca Al-Quran, sebab selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Kemudian apabila mengaji kau banyak memahami pula apa Al-Quran tu kata pulaknya. Mula-mula bacalah dulunya, selebih berzikir. Dia gitu. Tapi ke mana pun kita kena ajar terlebih dahulu beriman dengan Al-Quran tu sendiri. Jangan baca lepas tu junjung cium, baca lepas tu junjung lepas tu cium. Hak dalam Al-Quran ni tak boleh nak pakai dah. Kalau benda yang tak boleh pakai, tak payah baca junjung cium lah. Benda lama yang tak boleh pakai ni kita pergi letak di muzium. Yalah, muzium lah dah benda lama yang sudah tidak boleh dipakai. Muzium lah tempat dia. Yang kita dah baca junjung cium ni sebab inilah sampai kiamat. Al-Quran ni kita pakai sampai kiamat. Jadi sebelum nak baca Quran, biar beriman dengan kitab terlebih dahulu. Keempat, beriman dengan segala rasulnya. Wallahu a'lam.